مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Kalau masuk bab zakat, dia tak boleh lari daripada pen dan kertas, sebab dia banyak kira-kira. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalun, ya, kita akan masuk kepada nisab pertama sekali, unta. Mungkin nanti akan dengar banyak istilah-istilah baru yang jarang sekali kita dengar, sebab kita tak ada kambing, kita tak ada unta. So kita tak tahu berapa zakat dia. Kalau siapa yang biasa beli unta, dia tahulah. Sekarang kita akan masuk ke dalam nisab yang pertama adalah unta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syatun ay jaz'atu da'nin laha sanatun wa dakhalat fi thaniyati aw thaniyatul ma'zi laha sanatani wa dakhalat fi thaniyati. Yang pertama, nisab pertama unta adalah 5 ekor. Ada je 5 ekor unta, wajib zakat. Faham? Starting dia, kalau ada 1, 2, 3 dah setahun bela, tak kena lagi. Ada 5 je cukup setahun, dikira dah ada nisab, dah cukup haul. Berapa yang perlu dikeluarkan zakat ketika kita mempunyai 5 ekor unta itu? Khamsun wa fiha syatun. Wa awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syatun. Kalau dah ada 5 ekor unta, maka terdapat kewajipan zakat 1 ekor kambing. Syatun. Kambing yang macam mana? Tengok, kambing yang nak keluarkan zakat ni pun ada jenis dia, iaitu kambing jaz'ah. Jangan salah, kambing jaz'ah. Apakah itu kambing jaz'ah? Kambing jaz'ah adalah dia berumur sanatun wa dakhalat fi saniyah. Seekor kambing yang berusia setahun dan telah masuk pada tahun yang kedua. Setahun lebih. Kalau tak ada, macam mana? Kalau tak ada jaz'ah, dia kena keluarkan saniyatu ma'zin, nama kambing tu. Saniyatu ma'zin ni umur berapa kambing tu? Umur dia sanatani wa dakhalat fi salisati. Umur dah masuk 2 tahun, umur dah 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. 2 tahun lebih . Tu 5 ekor unta. Keluarkan kambing seekor. Kambing macam mana pun ada nama dia. Kemudian selepas 5 ekor, maka lalu ya. Kambing tadi jaz'ah lagi satu. Saniyatu ma'zin. Saniyatu ma'zin. Mim ain zai. Ma'zin. Mim ain zai. Okey, tu pembahasan kalau nisab dia sampai 5 ekor. Sekarang ni saudagar Nazmi ni tengok. Songkok dia macam saudagar unta. Dia ada unta lebih daripada 5. Macam mana? 6, 7, 8, 9.
Kemudian yang berikut ni wa fi ashrin sana syatani. Kalau dah masuk 10, dia dah ada 10 ekor unta, maka dia wajib untuk syatani, 2 ekor kambing. 5 ekor unta, 1 ekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Faham? Wa fi 15. Dah banyak dah kambing dia tu. Kambing pula. Unta si Nazmi ni dah banyak dah. Sampai berapa? Sampai 15, 25 ekor unta. Berapa kambing yang perlu dikeluarkan? Salah satu syiahin, 3 ekor kambing. 5, 1, 10, 2, 25, 3. Faham? Kemudian tambah berkat rezeki Nazmi sebab dia ikram khidmat kepada mak ayah dia. Unta yang tadi tu, yang 25 unta wajib dikeluarkan 3 kambing itu, bertambah menjadi 20. Tadi berapa tadi? 25 unta wajib 3 kambing. Wa fi asri sanatani wa fi 15 salah satu syahin wa fi 20 arba'u syahin wa fi 50 wa mana tadi? 10 unta, 2 ekor kambing. 25 unta, 3 kambing. Dua 20 unta, wajib 4 kambing. Tulis je dulu. 25 unta, 20 unta, wajib 4 kambing. Wa fi 20 arba'u syahin. 20 unta wajib 4 kambing. Wa fi 25 unta, ada lagi 25 unta bintu makhodin, wajib 1 ekor unta bintu makhod. Tu dia je. Unta bintu makhod. Dia ada 25 unta, dia wajib keluar 1 unta bintu makhod. Nama unta tu mim, kha, alif, dot. Makhodin. Kalau unta dia cecah 36 ekor unta, maka wajib 1 bintu labun. Bintu labun. Ba nun tak bintu la bau. La ba waw nun bintu labun. 36 unta wajib bintu labun. Wajib sekor. 36 unta wajib 1 bintu labun. Kemudian 46 unta, naik 10 ekor lagi. 46 unta, berapa? Wajib 1 unta hiqqah. Bertambah lagi unta Nazmi, jadi 61 unta. Berapa? Wajib unta jaz'ah. Tadi kambing jaz'ah, sekarang unta jaz'ah. Selepas 61 meningkat lagi dia punya kambing, dia punya unta menjadi 70 ekor unta, wajib 2 bintu labun. Tadi 25. Tadi 36 wajib 1 bintu labun, sekarang 76 unta wajib 2 bintu labun.
Lepas 76, 80, meningkat lagi 90, 91. Unta dia ada, wajib 2 ekor unta hikoh. Hikoh. Hak, kof, tak marbutah. Dan yang terakhir, dalam 121 meningkat kepada 121 unta, wajib 3 bintu labu. Bintu labun, 3 bintu labun. 121 unta, 3 bintu labun. Steady. Zahirun ghaniyun anisyarhi. Oh. Syekh ni kata sangat jelas dan tidak perlu kan penjelasan. Maksudnya kita boleh, dah lepas tulis, kita boleh tengok. Kita boleh quotation. Steady, tapi kat bawah ada kan. Okey. Yang tadi nama-nama kambing, nama-nama unta tu kan. Sekarang kita masuk kepada itulah nama-nama tadi. Wa bintu makhadin. Apa itu bintu makhad? Bintu makhad adalah laha sanatun. Unta yang berumur setahun. Wa dakhalat fi saniyah. Setahun dah masuk ke umur kedua. Setahun lebih nak masuk tahun kedua. Wa bintu labun. Bintu labun. Apa bintu labun tu? Laha sanatani. Dia berumur 2 tahun. Wa dakhalat fi thalithati. 2 tahun masuk 3 tahun. Bintu labun. Bukan babun. Labun. Kemudian lepas bintu labun, 2 masuk 3. Kemudian hikoh. Hikoh ni adalah unta yang berumur salasu sinina wa dakhalat fi rabi'ati. Umur 3 tahun masuk 4. Kemudian jaz'ah, unta jaz'ah, bukan kambing jaz'ah. Unta jaz'ah adalah laha arba'un sinina wa dakhalat fi khamisati. Umur 4 tahun masuk ke 5 tahun. Ada lagi istilah kambing yang, istilah nama yang kat situ yang tak isi lagi. Nama-nama dia. Ada semua? Saniyatul Ma'zin. Saniyatul Ma'zin ni dia sama macam Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Saniyatul Ma'zin tu dekat 5 ekor unta, 1 ekor kambing kan? 5 ekor, 1 ekor kambing, kambing jaz'ah ataupun saniyatul ma'zin. 1 ke 2, Allahumma salli ala Muhammad. Saniyatul ma'zin 2 ke 3. Jaz'ah 1 ke 2. 1 masuk 2 maksud dia. Umur setahun masuk 2 tahun. Kalau saniyatul ma'zin 2, umur dah 2 tahun, dia dah cecah 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Maksudnya 2 tahun sebulan, 2 tahun 3 bulan. Yang dia dah cabut gigi. Siapa pernah beli kambing? Dia tahu kambing cabut gigi. So ada tak istilah apa? Kambing je cabut gigi. Tahu kan? Kau orang tak steady tanya Su. Tak pernah bela kambing ke? Belalah kambing. Cuba bela kambing tu. Kenapa Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, kita tengok apa yang Nabi buat. Nabi ni daripada kecil lagi Allah Subhanahu Wa Taala dah latih, didik dia jadi untuk dapat dengan spiritual, apa yang kata, untuk dapatkan sifat. Di antara dia apa? Sebelum jadi Nabi, lepas jadi Nabi kita dah tahu dah. Biasanya selepas jadi Nabi orang tahu. Sebelum jadi Nabi, bela kambing. Siapa bela kambing, pernah bela kambing, dia tahu sifat apa sifat yang akan awak dapat.
Sabar tu satu. Kadang-kadang tu rasa sabar tu memang tak boleh lari dengan kambing. Sebab awak cakap macam ni, dia tak macam anjing. Anjing cakap sekali dia dengar. Kambing suruh balik, dia pergi situ. Seekor dah pergi sana, semua ikut. Tu kambing. Lepas tu selain daripada bela kambing, Nabi buat apa? Nabi pergi Syam buat apa? Bisnes. So bisnes sunnah tak sunnah? Sunnah. Ada keberkatan. Orang bisnes, insya-Allah hidup dia ada keberkatan. Tetapi bisnes yang macam mana? Bisnes yang dalam syariat lah. Jangan bisnes khamr pula Nazmi, jangan bisnes batu pula ni. Bisnes songkok macam tu boleh, bisnes smart master ke boleh. Okay. Tahu kambing tu dia ada istilah, kalau umur 1 jaz'ah tadi tu yang gigi dia dah cabut lah. Kalau nak tahu pasal kambing boleh tanya Su ada banyak lembu. Dia tahu macam mana lembu ni, dia nama apa dia tahu. Kambing ni nama apa dia tahu. Bukan kita yang bagi nama. Dia ada istilah dia. Setahun ke 2 tahun. Ni nama dia jaz'ah. Kalau kita ada 5 ekor unta, kita keluarkan yang ni. Kita tak perlu keluarkan kambing yang umur 3 tahun, 2 tahun. Sebab harga dia lagi mahal. Jaz'ah ni kecil baru. Bolehlah nak buat sup makan seorang-seorang. Kau apa Ustaz? Okay, bang? Assalamualaikum. Okay. Untuk yang zakat binatang ternakan ni, adakah boleh untuk kita bayar bukan dalam bentuk binatang tu, tapi dengan wang ringgit lah, jumlah harga binatang? 1,000 lah, 2,000 lah. Ikut dia kalau dalam zakat Syafi'i, contoh macam zakat fitrah. Saya bagi dulu lah contoh zakat fitrah. Kalau dalam kaulnya pendapat Imam Syafi'i, makanan asas kat situ. Contoh, kalau kat sini makan beras, kita keluarkan dengan beras. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i, boleh kita dinilaikan yang sama. Contoh macam beras secupak tu RM3, kita keluarkan zakat RM3. Kita tak perlu taklid kepada mazhab lain. Kita tak perlu taklid. Contohlah macam kita pergi umrah, bersentuhan bukan mahram, suami isteri kan batal. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada pendapat ashab Syafi'i yang mengatakan kalau tidak disengajakan tak batal. Ataupun dalam menyentuh, tersentuh dalam keadaan tidak menaikkan gairah, itu tidak membatalkan. Di dalam pendapat Imam Syafi'i sendiri, pendapat qaulnya mazhab Syafi'i pun ada. Begitu juga dalam masalah zakat ini, ada memang 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Tapi ada pendapat boleh kita diberikan value yang sama, senilai. Contoh berapa 5 ekor unta tu, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ni berapa harga dia? Boleh. Tetapi kenapa hikmah dalam mazhab Syafi'i perlu yang seperti itu? Sebab benda ni dia tak sama dengan duit. Dia tak sama, harga dia tu tak sama. Kalau duit dah 1,000, kita bagi 1,000 je lah. Kalau kambing, dia boleh harga naik turun. Macam tu. Baik, kalau macam tu, kambing tu nak dihantar ke mana tu Ustaz? Kambing tu nak dihantar ke mana? Dia nama mustahiquz zakah. Jadi mustahiq zakat. Dia mustahiquz zakah, siapa ada tahu? Zakat, mustahiq zakat ni orang yang asnaf, orang yang berhak memiliki zakat. Dia ada 8. Boleh buka surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal muallifin wal muallafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Ada 8 golongan, siapakah? Kita masuk terus lah. Sebab mustahik zakat ni paling terakhir, tapi kita tulis terus. Yang pertama, simple,
sekadar lalu je. Yang pertama orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf. Yang keempat riqab. Yang kelima gorim. Yang keenam fisabilillah. Yang ketujuh ibnu sabil. Betul lah, 7 ke 8 dah? 8 dah? Tu saja. 8 orang ni saja yang boleh dapat zakat. Penjelasan esok Anak yatim tak boleh Ustaz? Anak yatim tak mustahik zakat. Anak yatim kaya ni. Kalau bapak dia jutawan. Oh. Kalau anak yatim tapi dia fakir, dia dapat bukan sebab dia yatim, sebab dia fakir. Ada 8 tu saja. Selain 8 ni tak dapat. Orang yang paling berhak, orang yang paling afdal untuk kita bagi zakat tu siapa? Kalau isteri kita tak kerja, isteri kita lah. Kita tengok sekeliling kita dulu. Sibuk nak bagi kampung sana, negara sana. Tetapi adik-beradik tunggang langgang. Itulah sebenarnya sepatutnya yang perlu kita perhatikan. Kalau isteri tak kerja, bermakna dia fakir lah, dia miskin. Sebab dia tak ada pendapatan. So nak zakat, sayang ni zakat. Bagilah dia. Contoh kita bisnes juta-juta. Zakat berapa puluh ribu. Bagilah isteri. Lepas kita punya zakat. Bain Allah Ta'ala, antara Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala tahu. Tu saja 8 tu. Selain 8 tu, tak dapat. Kenapa kadang tu kita tengok orang belajar ada ambil zakat kan? Siapa kat sini pernah ambil zakat? Saya tanya Su ambil zakat apa? Bukan zakat Selangor itu. Zakat fisabilillah. Sebab berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ada mustahik zakat. Tapi kalau sekarang, contohlah sekarang Nazmi nak ambil zakat, boleh tak? Kita nak bagi zakat kat Nazmi, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Satu, sebab dia kaya. Amin lah. Kita tengok dalam 8 tu, kriteria Nazmi ada fakir. Pertama fakir. Nazmi fakir tak? Tak. Makan sedap hari-hari. Miskin? Tak. Kereta 2. Amil ni apa? Orang yang ambil zakat. Dia tak ada ambil zakat pun. Mu'allaf. Dia daripada kecil Islam. Dia bukan hati baru tergerak nak masuk Islam. Bukan. Mu'allaf. Gharib. Riqab. Riqab ni apa? Riqab ni hamba mukatab. Hamba mukatab ni, riqab ni, mukatab ni adalah seorang hamba yang dia dah buat perjanjian dengan tuan dia untuk merdeka. Dengan cara apa? Dengan cara dia kena bayar ansuran. Bulanan. Bukan bulanan rumah. Bulanan. Setiap bulan dia kena bayar berapa, cukup, dia merdeka. Budak mukatab. Kemudian gharim. Gharim ni orang yang berhutang. Penjelasan dia panjang nanti. Dia ada hutang Nazmi. 50-50. Kemudian fisabilillah. Dia apa nama dia? Tentera perang ke? Bukan. Dia duduk kat office. Bukan. Ibnu Sabil ke dia? Dia tengah melakukan safar dari daerah ke satu daerah ke? Dan tak ada maksiat. Bukan juga, dia duduk rumah dia. So dia bukan mustahik. Jadi zakat itu hanyalah dikeluarkan kepada yang dapat zakat itu hanyalah mustahik. 8 itu saja. Baik Ustaz, last soalan. Ya bang. Okey, ini kita belajar tentang zakat binatang tadi, belaan kan.
Lepas tu kita tahu dia ada zakat pendapatan, ada zakat perniagaan. So kalau dah zakat untuk binatang tadi, binatang tu diniagakan, membuat keuntungan. So kena zakat pendapatan lagi ke macam mana? Dia masuk kepada zakat urud tijarah. Perniagaan. Kalau kambing, kalau unta tadi kita buat bisnes. Yang ni cerita dia unta dia bela. Dia bela. Kalau kita ada tengok dekat National Geography ke. Tapi bela kan matlamatnya untuk jual. Mana ada orang bela simpan buat perhiasan? Ya, tapi ni kalau yang ini dia masuk dalam zakat berapa? Sebab ada yang unta dia ada 5 ekor, dia tak niat bisnes lagi. Dia baru bela 5 ekor. Dia tak niat bisnes lagi. Tapi dah sampai 5 ekor, dah sampai haul, dia kena keluarkan 1 ekor kambing. Dia tak boleh. 1 ekor, saya niat dah untuk bisnes. Okey lah, start lah. Kambing ni, saya bela ni memang saya niat untuk bisnes ni. So nanti, dia kira macam bisnes. Maksudnya kalau untuk yang berniaga tu, dia ada 2 lah zakat lah. Zakat kat atas binatang tu, dan zakat kat atas perniagaan dia. Ada 2 proses pembayaran zakat yang wajib ditunaikan. Ya bang. Entahlah. Ada pula zakat pendapatan pula daripada keuntungan dia pula kan. Perniagaan, pendapatan, duit masuk poket dia. Pendapatan tu yang dia sendiri, bukan syarikat. Syarikat. Banyak juga zakat ni. Tetapi itu banyaknya zakat tu sebab banyaknya harta dia. Sebab di dalam harta kita tu ada mustahik tadi tu. Masalah dia adalah banyaknya benda yang nak diuruskan tentang zakat ni lah. Kalau terlupa macam mana sebab ialah zakat ni dia satu ayat yang Allah tak kiyas dalam Al-Quran. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Bertempik 2 tu. Dia tak berpisah. Kalau dia orang yang jaga solat, mesti dia akan tunai zakat. Kalau dia tak tunai zakat, insya-Allah solat dia bolong-bolong. Dia satu couple. Kalau siapa baca Quran, dia akan jumpa wa aqimus solata wa atuz zakah. Aqimus solat wa atuz zakah. Bertempik 2 tu. Dia macam belangkas. Ada je. Ada solat, ada zakat. Maksud dia bayar zakat lagi. Haji Ismail bayar zakat. Jangan lupa. Ingat je, bila tinggi pendapatan, makin banyak ada hak mustahikul zakat dekat situ. Jangan hilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Contoh ada 4 ekor unta tadi, nak cukup setahun. Dia dah ada 5 ekor nak masuk haul, dia pergi buat unta golek. Sebab apa tak nak keluarkan kambing ekor? Sekali Allah datangkan wabah, mati 4. Sekarang ada duit banyak. Nak sampai haul, nak sampai haul, nisab dah ada, nak sampai haul. Lepas tu duit tu dia pergi joli, pergi genting. Tahu-tahu duit hilang. Allah alam, sebab Allah SWT lebih tahu hilah. Macam guru saya kata, hilah dia tak salah. Kan? Sebab kalau ikutkan fikih ni perkara yang paling steady. Maksud dia batas terakhir. Kalau fikir pun kita tak boleh nak ikut, lagilah. So dalam fikir ni, kita dalam ikut hukum fikir kita boleh hilah. Kita tak salah. Contoh, nak sampai haul, kita dah ada harta nak sampai setahun, lepas tu kita jual harta tu, bila cukup je masa haul setahun tu, harta kita tak cukup untuk keluar zakat, kita tak keluar zakat. Tapi Allah tahu apa dalam hati kita. Apa yang kita buat, Allah tahu. Kau nak main? Nak main game, okey. Allah game lah, 20 ekor lembu mati kena betik. Sekelip mata saja. Kita jangan hilah dengan Allah SWT. InsyaAllah je. Ada lagi? Tak ada lah. So bayar zakat lembu tu macam mana tu? Uruskan macam mana tu? Korbankan? Tak bayar lagi sebab tak cukup tak lagi. Tak cukup lagi. Ada 30 ekor lembu. Tak ada, tak sampai lah. Lembu paling sikit 30. Kalau unta 5. Baik. Alhamdulillah.
So nak bela lembu hati-hati, jangan lebih 3 ekor. Nanti terlupa bahaya zakat. Ustaz, last list. Lepas tu kita tutup. Soalan zakat ni penting sebab dia harta yang nak dibersihkan kan. Kalau kita lupa habis dosa pula tu. Sedekah itu sunat, harus, tapi zakat itu wajib, Ustaz. Sedekah itu harus, sunat lah. Dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tapi rugi. Zakat kalau tak buat dapat dosa tak? Yes. Betul. Okey. Baik, Ustaz. Untuk kalau katalah kita ni naif lah kan, dulu-dulu tak tahu. Lepas tu kita buat perniagaan, akhirnya kita sekarang dah tahu. So benda yang dah lepas tu pun ada untung ada ruginya, dan sekarang ni boleh katakan dia dah rugilah. Tapi waktu untung tu dia lupa nak zakat. So adakah benda tu, zakat tu wajib ditunaikan sekarang bila dia dah ada harta? Sekarang macam ni. Zakat ini adalah, kita tengok dalam rukun ada tak? Dalam rukun ni angguk-angguk, rukun apa dia duduk? Dia duduk dalam rukun iman ke, rukun Islam ke? Islam. Yang ke? 4. Yang keempat. Betul Solat? Solat kedua. Okey. So bila nama rukun, dia tu seperti arahan perintah yang mana dia fardu. Faham tak fardu? Fardu ni dia ada kodok dia. Dia hutang. Dia tak akan dapat lagi. Hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah nama rukun ni, dia akan sesuatu kalau kita tak tunai dia jadi hutang. Contoh macam saya ada hutang dengan Abang Syami. Saya tak bayar sampai bila pun tetap akan hutang. Kecuali Abang Syami halalkan. Okey, dengan faham Ustaz. Faham. Kalau macam tu faham lah. Maksudnya wajib bayar lah walaupun dah lepas. Okey. Yang seterusnya nak bayar tu kita lupa pula berapa jumlahnya. Macam mana tu? Anggaran. Tak apalah. Anggaran. Macam seperti contoh, seperti solat. Kita anggaran je berapa tahun. Macam puasa. Berapa hari kita tinggal, berapa tahun kita tinggal, anggaran je berapa. Selagi mampu, keluarkan. Allah tahu betul-betul niat kita. Bukan kita nak lari. Allah tahu. Sebab tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah tahu. Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Tapi jangan kita pula Allah pengampun, kita buat dosa sesedap kita sendiri. Kita tak bayar zakat semua. Tetapi Allah tahu. Dan dulu masa tu kita tak laksanakan pun sebab kita jahil. Kita tak jahil, kita itu pun sebab kita tak tahu tu pun sebab kita tak tahu. Salah kita kat situ sebab kita tak nak cari tahu. Dia kalau kita sembang pasal pasal apa nama dia, mizan. Tahu mizan? Mizan tahu tak mizan? Bukan mifzal irfan. Mizan, timbangan. Ketika Allah tanya kita kalau kita nak sembang, kita tak boleh nak larilah. Sebab Allah akan tanya soalan tu sangat panjang. Satu benda je saya pernah cerita dulu, seorang pencari kayu bakar yang dia ada harta satu kapak aja. Dia ditanya kapak tu daripada mana, buat apa, harta yang hasil yang dia dapat tu untuk apa, nanti orang yang makan daripada harta awak tu dia buat apa. Tu baru saya satu kapak. Hisap. Sebab itulah kata guru saya kepada kami, ingat lagi sebelum kita orang balik, beliau kata macam ni, kalian ingat halalnya dunia menjadi hisap, haramnya dunia menjadi azab. Dua tu je. Sebelum saya balik ke Malaysia ni, dia bagi tahu halalnya dunia ni, halalnya harta ni jadi hisap, haramnya jadi azab.
Dua tu je, tak lain lagi. Allah tanya, mulut kita pakai untuk apa? Mata kita pakai untuk apa? Makanan halal tu, duit kita ni, halal kita dapat untuk apa? Kita perolehi dia macam mana? Kat mana kita laburkan orang yang ambil duit kita tu dijadi apa? Halalnya dunia menjadi hisab, haramnya dunia menjadi azab. Dua tu je. Dia tak ada lagi. Tetapi kalau orang yang dia ada ilmu lebih, yang disampaikan ilmu dia, contohnya lepas makan tu halal ke bukan? Halal kalau kita makan yang halal. Kalau kita doa lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, itu satu, doa budak tadika. Tapi sunnah, semua hafal. Kemudian kalau orang belanja kita kena doa, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan orang yang beri makan kepada aku, dan berilah minum kepada orang yang beri minum kepada aku. Kemudian ada doa ketiga, di dalam riwayat mengatakan bahawa kalau kita baca doa ni, kan, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi warzaqani hadzal ta'am warzaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Baca doa tu lepas makan. Kadang tu doa yang tadika tadi tu pun kita tak ingat nak baca lagi, nak baca alhamdulillahillazi warzaqani hadzal ta'am warzaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Siapa ada hafal doa tu? Tak ada, baru tahu kan, amal. Simple je kan. Seminit tak sampai. Tetapi apa yang kita makan tu Allah tak hisap. Sebab apa ramai kena hisap sebab makan? Sebab lupa nak baca doa tu. Belum, kalau cerita dekat mizan, dekat hisap tu, handphone. Tahu handphone? Harga, kan? Berapa Sofia? 4,000, 5,000? Kan? Harga 4,000, 5,000 ke? Tapi kalau kena hisap apakah handphone itu, nak jawab apa? Apa yang awak tengok? Apa yang awak sebarkan? Apa yang awak nak menjawab tu? Bukan saya larang pakai handphone. Tetapi kita tengok apa yang ada dalam sekeliling kita ni, kita dah siap belum nak jawab? Sebab kita ni adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Senang je kita hidup kat dunia ni. Awak ada adik ataupun kalau yang dah ada anak, faham lah. Semua benda tu kita siapkan untuk dia. Kita perintah dia untuk pergi sekolah, dia ponteng. Apa perasaan? Duit kita bagi. Kita letih cari duit bagi dia, dia pergi ponteng. Tapi kita bukan nak kata Allah letih bagi kita ni, tak. Ni contoh saja, contoh. Allah perintah kita solat, Allah perintah kita zakat, Allah perintah kita tunduk pandangan, Allah perintah kita ni banyak punya, tapi kita tak buat. Layakkah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita teguran dengan Allah uji kita, kemudian kita kata, apa dosa aku ya Allah? Apa dosa aku ni asyik kena uji? Faham tak? Itulah. Yang antara ramai orang mengeluh, ya apa salah saja ya Allah, apa dosa aku? Dan kita lupa kepada Allah sekejap je tu pun dah merupakan maksiat lah. InsyaAllah semoga Allah SWT jaga kita semua, Allah jaga keluarga kita semua, Allah jaga hati kita semua, amal kita semua. Semoga kita dikumpulkan dengan para Nabi, para orang-orang soleh, dengan sebab berkat kita baca karangan dia, kitab dia ni, kita hari-hari kita doakan kepada umat Islam, kepada guru-guru kita, Allah kumpulkan kita. Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Ya Rabbana Rahman Ya
علينا توبة تغفر لي توبة وسلامة الله وآمين اعترفنا بأننا أسرفنا وآمنا أسرفنا واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والآلهة إخواني والسائر الخلان يا ربنا آتانا لأننا أخطأنا وآمنا أسرفنا أسرفنا ووجود من نال بالكتاب بالنبي المصطفى بكل شيء. Okey, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat bertugas semua. Jumpa lagi pada esok pagi insya-Allah.